Okay, nama dalam kad pengenalan Ramona Ramli. Tuan-tuan boleh panggil, wow, dahsyat sampai dia. Saya betul-betul sekejut. Diam. Puan Alai, ini sesi kedua saya bersama dengan pendebat. Sebelum kita bersama dengan Puan Edma. Jangan terasa jangan tersinggung. Belum betul terpesona. Keju. Perkenalkan bersama saya ini adalah saya, kita ada Puan Farah dan juga kita ada Encik Syamilah ya. Mereka ni akan bersama-sama dengan kita sampai habis sesi ini. Harap berjalan dengan lancar. Dan kalau ada tuan-puan nak bertanya, saya boleh juga untuk buat secara kata orang apa, ketika saya memberi tu boleh bertanya ya. Boleh tanya sah? Boleh tanya sekarang. Sesi soalan jawab. Saya duduk je. Wow. Semuanya. Sini tak ada. Boleh ke? Ringkasnya, kita akan bagikan sesi kita kepada dua untuk tahu lepas petang ni. Lepas ni dapat sebelum ada rakan-rakan yang lain, lebih kurang 40 orang juga. Jadi saya nak lancarkan untuk sesi. Kita akan bagikan kepada dua, 1,5 jam saya dah buat taklimat ya. Kemudian apa-apa kalau ada tak tahu boleh tanya lagi dah, sebab kita ada WhatsApp group untuk SSM Perak. Jadi untuk setengah jam lagi kita minta untuk tampil verification untuk buat ID. Siapa yang dah ada akaun SSM? Belum. Ada tapi dah lama. Ada tapi dah lama. Masa isi tu tahun gila orang tak 2017. Okay, kemungkinan masa tu guna online atau orang macam mana pun boleh terima semuanya. Yang mana yang memang yakin ada, memang tiap hari lah buka sistem kami untuk renewal tu, siapa yang ada? Tak ada. Tak ada, maknanya kita tak nak confirmkan lah. Okay, jadi saya mulakan dengan taklimat terus. Tak maaf sebab slide saya ni dia macam cupang camping atau uruhan kerana pagi ni saya ada masalah taklimat, masalah teknikal saja. Jadi gambar yang hilang dan sebagainya, tapi saya tengok maklumat yang saya nak sampaikan semuanya ada lah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah yang penting. Yang kedua saya tak tahu nak buka macam mana. Ini nama slide. Okey, Ramona Ramli bukan nama saya lah ya, bukan nama artis kan. Ramona Rahman. Okey, terima kasih tuan-tuan untuk kehadiran pada hari ini. Harap sesi ini akan dapat memberi ilmu lah kepada tuan-tuan ya. Okey, hari tu ada puan, saya dah tersilap lah. Ini semua tuan-puan. Okey, baiklah. Pertama, pengenalan kepada pendaftaran perniagaan dan peruntukan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1996. Orang akan kata, kenapa saya kena daftar perniagaan? Undang-undang. Sama lah kalau kita lepas traffic light pun lampu merah. Ya. Okay. Saya kena cakap sikit lah sebab perempuan ni dalam bidang perangan dan pentadbiran terkait sikit lah. Okey. Ini dia lah dalam antara agenda 6 perkara. Pertama, pengenalan macam biasalah panduan. Saluran kita nak mendaftarkan perniagaan kita. Yang keempat, garis panduan nama perniagaan ini yang penting lah juga. 5, ini adalah antara benda yang paling utama kita nak sampaikan pada hari ini. Saya tahu pada ketika ini masih lagi sebenarnya yang untuk SPP ni adalah untuk P40. Tapi bagaimanapun kita nak waktu datang hari ini apabila ni tuan-puan dah keluar dari sana, tuan-puan boleh mendaftar secara percuma lah dengan status yang terbaru ya. Semua ada kakak kan?
Belum. Masih shortage lagi. Ya. Masih suka beranak. Suka beranak lagi. Yang adalah skim satu, usaha perniagaan. Ini juga adalah di bawah rumpun skim pendaftaran perniagaan. Cuma ketika dulu kita panggil dia sebagai skim pendaftaran perniagaan prihatin. Sekarang kita tukar semua lah sejajar dengan perkembangan politik. Jadi bila skim satu OKU ni, jika tuan-tuan ada mungkin anak saudara, ada keluarga yang merupakan OKU boleh menggunakan skim ini. Okey, yang ini saya kata tadi, kenapa kena daftar perniagaan? Senang. Sebab kita takrifkan perniagaan tu sebagai satu perniagaan yang membawa kepada keuntungan. Okay? Jadi bila membawa kepada keuntungan, kita kena daftar. Itu seperti yang ditakrifkan dalam section 2 untuk fakta pendaftaran perniagaan lah. Okay? Perniagaan yang macam charity ataupun apa ni charity Sweet charity tu itu lain. Charity bukan daftar SSM Persatuan. Terima kasih Mat. Saya dengan Abang Tri. Ya. Yang macam sifat amalan-amalan ni lah iaitu kena pergi dengan Ros, betul. Ros terima kasih. Sebab ada juga yang datang. Ada juga yang datang dekat pejabat kita. Tapi sebenarnya bukan SSM ya, sebab bukan bersifat mudah. Okey, ini dia. Dia ada dua jenis, satu pendidikan tunggal, satu perkongsian. Okey, pendidikan tunggal ni dia seorang pemilik sahaja. Itu memang pasti. Tapi untuk perkongsian minimum 2, tidak lebih daripada 20 orang. Yang mana tak ada. Okey ke? Syamil? Okey, tadi kan saya kata nama seorang kan. Tapi nama seorang ni dia boleh mempunyai pilihan. Sama ada dia nak bagi okey, kalau nama seorang ni dia boleh pilih sama ada dia nak guna nama Kak Ngan macam saya, Ramona Rafi sahaja, atau saya boleh guna nama trend Ramona Syurio Tepas. Itu beza dia. Bayaran dia berbeza. Kat situ kena ayat lah. Kalau nama ikut kad pengenalan ni, lebih pilih anak lelaki, anak perempuan semua kena letak. Sebab itulah kad pengenalan. Tapi nama trend ni nama yang kata orang fancy lah, nama yang kita reka, cantik lah bukan nama yang betul-betul sopan ikut kat dalam IC. Okey. Ini tadi minta maaf gambar yang hilang ada. Satu Muhammad kat sini hilang dah. Okey, kelayakan kita nak daftar perniagaan mesti warga negara Malaysia dan juga penduduk tetap umur 18 tahun ke atas. Lepas tu dia hanya boleh dijalankan Semenanjung Malaysia dan juga Labuan. Kenapa tak Sabah Sarawak? Ada dia jawab? Tak tahu. Dia pakai akar dah itu. Ya, itu salah satunya. Apa yang lain dikenali sebagai? Kat sini Puan dah dengar dah sesi lepas. Okay. Betul sebab sebabnya ordinan Sabah dan Sarawak dia tak ada dengan akta lain di bawah ordinannya. Dia sama dalam macam akta cuma dia berbagi ordinan. Jadi kita tak boleh nak samakan lah perundangan kita di Semenanjung Malaysia dan Labuan ke Sabah Sarawak. Jadi ada yang bertanya, macam tu saya nak tanya kecil lelaki macam mana ni? Warna ni. Jadi bila dah tak boleh, maknanya untuk urusan pendaftaran perniagaan kena di Sabah dan Sarawak. Tapi untuk yang di Semenanjung Malaysia hanya boleh dijalankan di Semenanjung Malaysia dan Labuan sahaja. Okey. Kalau ada soalan simpan dulu sebab tengah kemuncak. Okey, jadi apa kita faedah pendaftaran perniagaan? Bila kita cakap tentang faedah pendaftaran perniagaan ni, pertama sekali kita akui dia sah undang-undang. Betul? Kenapa? Penguatkuasaan lah. Kalau yang macam denda RM50,000 penjara ni semua sebab penguatkuasaan penguatkuasaan kita ni sebenarnya first layer macam kami adalah orang operasi. Dekat SSM kita ada operasi, pentadbiran kami lah dan juga penguatkuasa. Jadi macam kami ni orang yang mula-mula jumpa dengan tuan-puan. Jadi kalau boleh kami bagi nasihat yang sebaik-baiknya lah. Yang ada denda-denda, kompang-kompang, penjara ni dah tak ada balik penguatkuasa. Jadi kalau boleh kita sebagai first layer kita akan beritahu apa yang cara untuk elakkan benda ni lah. Okey, yang kedua menikmati pelbagai insentif pinjaman dan lain-lain. Yang sekat sini ada bisnes tak? Sebab saya tahu tau ada kalangan tuan-puan dah berjinak dengan dalam perniagaan. Seketika dia break mata dia bunyi dia macam ni kan.
Betul kan? Baik. Aku je. Ada. Kecil-kecil dah. Sebab dia tak ada kan. Suatu ketika dulu kan, untuk tentera dan polis kalau nak mendaftar SSM pun ada surat daripada kementerian. Sekarang dah tak ada dah, sejak 3 tahun lepas dah tak ada. Sebabnya tuan-tuan berunding dengan jabatan sendiri. Ya. Saya rasa mesti yang ada kan. Jadi fahamlah kenapa bila ada lesen SSM dia memudahkan tuan-tuan untuk mendaftar dengan agensi, terutama dari segi pinjaman sebab dia nak tengok betapa seriusnya tuan-tuan dalam perniagaan. Sudah berapa lama tuan-tuan tertapak dalam perniagaan itu sebabnya. Okey, yang ketiga.